ziarah beliau yang kedua kali ke Situbondo dan ke Pondok Pesantren Darus Shalihin. Dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu masih hidupnya guru kita Almarhum Pak Maghfurlah Habib Yahya bin Abdul Hajar, beliau sempat berziarah ke tempat ini. Alhamdulillah sekarang ditakdir bisa berziarah kembali. Mudah-mudahan kedatangannya membawa berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil manfaat untuk istifadah di dalam kesempatan yang singkat ini. Walaupun hanya beberapa menit, kita minta kepada beliau Al-Habib Murtadha untuk memberikan nasihat-nasihat, taujihat supaya kita tambah semangat di dalam menuntut ilmu, tambah rajin lagi, tambah giat lagi, dan tambah himmah kita insyaallah. Karena itu tidak membuang kesempatan, langsung saja kita minta kalimat-kalimatain min Sayyidil Habib Murtadha taujihat al-tulab alaihi wa tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah jama'ana Allah wa iyyakum fi hadha al-maqam al-mubarak. Wa nas'alu subhanahu wa ta'ala an yaj'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma ومن بعد تبركا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بعد شقيا ولا محروما. Alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di sore hari ini dengan perkumpulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di sore hari ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita menyelesaikan daripada perkumpulan ini semoga dijadikan perkumpulan perpisahan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, saya diutus untuk mengajari kepada umat manusia. Apabila engkau ingin menjadi sempurna, maka engkau harus selalu dalam kesempurnaan ilmu dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak-akhlak yang mulia. طالب العلم كالطائر والأخلاق والعلم كالجناح الطائر، وكما أن الطائر لا يطير بجناح واحدة فطالب العلم لا يمكن أن يستقيم حاله بإحدى طلب العلم أو الأخلاق الحسنة، وإنما في كليهما معا. Penuntut ilmu bagaikan burung, yang mana burung memiliki daripada dua sayap, yang mana dua sayap tersebut salah satunya ilmu dan salah satunya adalah akhlak. Ya sebagaimana tidak sempurna satu burung terbang dengan satu sayap, contohnya ilmu, maka juga tidak sempurna penuntut ilmu hanya dengan ilmu, akan tapi harus juga dengan akhlak. Agar menjadi istiqamah, menjadi lurus terbangnya burung tersebut harus dengan dua sayap, yaitu sayap ilmu dan sayap akhlak. Adapun akhlak adalah mengamalkan dengan ilmu. العمل بالعلم قالوا العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. Sebagaimana dikatakan ilmu tanpa amal seperti kasyajar bila seperti pohon tanpa buah pun. ولو كانت شجرة كبيرة، شجرة خضراء، شجرة عظيمة، لكن ما فيها ثمر، ما أحد يستفيد منها. Sebagaimana pohon yang kecil dan besar, bagaimanapun saja bentuknya pohon, akan tapi tidak ada buahnya, tidak ada juga daripada العمل. Buahnya adalah amal dengan ilmu. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Maka orang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Dan siapapun orang yang melakukan segala perkara tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. كل ما تعلمتم واعملوا به فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماته. Apapun yang kamu ketahui maka amalkan, karena sebagaimana dikatakan
beramallah walaupun 1/10 seperti daripada zakat yang dikeluarkan 1/10-nya daripada hasil. ولا تحتقر شيء من الأعمال مهما قل في نظرك. Jangan sampai meremehkan daripada amal walaupun 1/10 daripada amal tersebut untuk dilakukan. فهي بالنظر إلى أنك متابع للمتبوع الأعظم كبيرة عظيمة جليلة ولو كانت قليلة في نظرك. Dan jangan, maka sesungguhnya amal yang kamu lakukan itu manfaatnya sangat besar walaupun kita lihat itu kecil di hadapan mata kita. لأنك إنما تنظر ليس لصغرها ولا لكبرها ولكن تنظر أن رسول الله عمل هذا العمل. Maka kamu jangan melihat amal ini besar atau amal ini kecil, akan tapi lihat bahwasanya Rasulullah telah melakukan ini amal. حتى الدخول باليمنى والخروج باليسرى وعكسه هذا عمل عظيم إن أنت جعلت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه نصب عينك. أنا أعمل ليش هكذا؟ ليه أدخل باليمنى ما أدخل باليسرى؟ وليه أخرج باليسرى ما أخرج باليمنى؟ كله عادي أدخل بهذه ولا كله مدخل وكله مخرج. لا، الطالب العلم أعماله كلها يزنها بعمل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. من هنا تأتي البركة إنك أنت تعمل عمل هذا لأنك تتابع النبي. Walaupun amalan tersebut contohnya masuk dengan kaki kanan ke majelis ilmu dan keluar dengan kaki kiri dari majelis ilmu, maka ini semuanya harus kita amalkan. Apabila ada orang bertanya, kenapa kamu melakukan ini dengan kaki kanan dan melakukan ini dengan kaki kiri? Maka katakanlah karena Rasulullah SAW melakukan ini amal. Maka seluruh amal kalau kita nisbahkan kepada Rasulullah maka akan menjadi pahala yang besar dan manfaat yang besar bagi kita. هو الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر ولديها الحبيب عبد الله الطاهر اعملوا يا أولادي اعملوا بالعلم ولو حتى يعني سنن دخول الخلاء. كيف تدخل الخلاء؟ تدخل باليسرى تدخل باليمنى تدعو قبله وتستعيذ بالله وتستر رأسك وتنتعل عليه ولا تتكلم. كل هذا يظهر عليك سر وبركة ونور العلم في الخلاء. فكيف إذا كان في طلب علم؟ كيف إذا كان في مسجد؟ كيف إذا كان في صلاة؟ الآداب هذه لها سر ولها نور إذا عملتها هنا تستجلب الرضا وتستجلب المنفعة. Sebagaimana berkatalah Habib Tahir, ayahanda daripada Habib berkatalah Habib Husain, ayahanda daripada Habib Abdullah dan Habib Tahir berkata kepada dua putra beliau, Al-Habib Husain bin Tahir, wahai anak-anakku, lakukanlah daripada amal, lakukanlah dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, walaupun adab masuk WC, adab masuk daripada kamar mandi, kamu harus melakukan dengan kaki kiri terlebih dahulu, dan keluar dari kamar mandi harus dengan kaki kanan terlebih dahulu. والنفس يصعب عليها دائما تجدها تسرع تقدم اليسرى في الدخول قبل اليمنى، أو إذا أردت أن تخلع لباسك تجد نفسك تسرع تخرج تسرع تخرج اليد اليمنى، وهو العكس. إذا أردت تلبس لباس، إذا أردت أن ترتدي لباسك ابدأ باليمنى وفني باليسرى، وهكذا بالنسبة للخلع. فتجد النفس دائما تخالف، ربما سبقت يدك اليسرى في اللباس أو سبقت يدك اليمنى في الخلع. عدد اللباس، لأنك لا تقول إنه هو المسألة فقط أنا قد خلعت الثوب أو لبست الثوب، لا، لأن الحبيب ما لبسه هكذا. أنت تتابع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا منافع كبيرة مجرد أن تتابع، ومخالفته فيها مضار كبيرة. فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا في اتباعك للنبي خير كبير ما تدركه أنت، وقد تدرك إذا فتح الله بصيرك. وفي مخالفة الحبيب صلى الله عليه وسلم شر مستطيل كبير قد ما تدرك. لذلك لو خالفتك نفسك أردت الخروج من المنزل أو من المعهد، السنة أنك تقدم اليسرى. قلنا سبق ونزلت باليمنى ترجع. كان الحبيب محمد هداه إذا رأى أحد من الطلاب خرج مثلا بالرجل اليمنى قالوا قولوا لي يرجع، حتى ولو قد خطأ خطوات يرجع إلى المنزل ثم يخرج بالرجل اليسرى أو العكس عند الدخول. Dari pentingnya mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW, inti daripada pembicaraan beliau
adalah apabila kita melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kita memakai baju mendahulukan daripada tangan yang sebelah kiri daripada sebelah kanan, maka lepas baju tersebut kita ulangi memasukkan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu memasukkan tangan kiri kepada pakaian. Sebagaimana apa yang telah disabdakan, difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, yang maknanya apabila orang selalu menentang daripada apa yang telah dilakukan oleh, maksud di penjelasan beliau ada yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan cercaan ataupun omongan yang tidak enak, dan akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana diceritakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Baidha, ketika beliau melihat daripada salah satu santrinya keluar dari majlis, keluar dari rumah dengan kaki sebelah dari hammam dengan kaki sebelah kanan, kemudian Habib Muhammad Baidha memanggil lagi santri tersebut, walaupun sudah melangkah berapa langkah, disuruh kembali lagi masuk ke dalam hammam kamar mandi, kemudian disuruh keluar dengan kaki kanan bukan kaki kiri terlebih dahulu. هذا اتباع شفته حتى في الاشياء الصغيره في نظر الناس، كيف في عمل سنه قبليه بعديه، ما يليق بطالب العلم انه ما يكون له سنن قبليه ولا بعديه، ما يكون له وتر، ما يكون له ضحى. لابد انتم مطالبون باقامه السنه، وان كان الكل مطالب بهذا، مطالب العلم آكل لانه قدوه واسوه لبقيه الله لبقيه الناس. Ini hanya amal biasa, amalan sehari-hari. Bagaimana yang harus juga untuk talibul ilm untuk memperhatikan daripada yang aslinya memang sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti qabliyah, ba'diyah, duha dan lain daripada sunnah-sunnah yang harus diamalkan bagi talibul ilm. Ini semuanya adalah pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh setiap penuntut ilmu. تهاون الانسان يقول هي السنه ما هو فرض، نحن نتركه فان من تهاون بالسنن ربما عوقب بترك الفرائض والعياذ بالله. Jangan sampai mengatakan ini cuma sunnah, biar tidak apa-apa dihilangkan, biar gak apa-apa untuk tidak dilaksanakan. Akan tapi tetap harus kita jaga, karena siapapun orang yang meremehkan kepada sunnah-sunnah untuk diamalkan, maka akan diberi ujian, akan diberi siksa adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia berani meninggalkan daripada hal-hal yang wajib. وإن يعني تغاول بالفرائض قالوا يخشى عليه الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Dan orang yang meremehkan kepada hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتمنا كلنا بعد عمر طويل في طاعة الله، ويبارك في هؤلاء الطلاب، ويبارك في مدرسيهم، يجعل منهم العلماء العاملين قرة عين لوالديهم لسيد المرسلين. خذ أعمارنا وإياكم في طاعة، يرفع عنا وعنكم الأذيات البليات الظاهرة والخفيات بجاه سيد البريات، يقضي لنا ولكم الأمنيات، يعطينا إياكم السؤل والمأمول على ما ربنا والرسول. من المولى سبحانه وتعالى يتغشى حبيبنا يحيى وواسع الرحمة والمغفرة، يجعل له روضة من رياض الجنة، يجعل فيها العليين مع النبيين الصديقين الشهداء والصالحين، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة عبد قد تجلته ورسول الله وسيلته وانت الاله ولكل كافر عظيم، وفرج معنا في بسم الله الرحمن الرحيم. وصحت الفقير اجازا يدخل بهذه الصلاه الحبيب عبد الرحمن الطاهر في هذه الصيغه من الصلاه، اعطانا الصيغه هذه بسيطه هذه طويله شويه لكن كلها بركه ان شاء الله. اللهم صل على هذا عنده هنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة عبد جل تحيلته ورسول الله وسيلته وانت الآية إلهي والكل كرب العظيم وفرج ما نبي بسري. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه السيرة الصلاة على الحبيب عبد الرحمن الطاهر أيضا موجودة عندكم بعدين الساعة عليكم، عزاكم بها في إن شاء الله الراحمين. فرج عن المسلمين صدق السلام الله يا سادة وقصيدة يا ربنا اعترفنا وفي سلم التوفيق فيما يقربنا من الله. قولوا جميعا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. Beliau memberi ijazah juga. Ini salawat daripada Habibullah bin Husain bin Tahir.
karena sedikit, dan juga semua daripada qiraat Qasidah Kisarah Habib Abdullah bin Husain Tahir, dan salawat yang telah dikumpulkan oleh guru kita itu Rahmat Yahya bin Alul Haddar, dan juga semua daripada kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Husain Tahir dan Qasidah-Qasidah Habib Abdullah bin Husain Tahir. Alhamdulillah, ini ada juga satu daripada ijazah salawat Habib Abdullah bin Husain Tahir yang beliau berikan. Yang ini panjang, yang ini pendek, cuma tetap ini harus dibaca dua-duanya. Maka karena ini sedikit, mungkin nanti bisa ditempel ataupun ditulis lebih rapi lagi untuk difotokopi, yaitu salat Habib Abdullah bin Husain Tahir. Alhamdulillah. Maka kita katakan pada beliau qabilna ijazah. Ijazah.